Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera serta selamat pagi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini cikgu akan pergi kepada unit yang seterusnya iaitu 7.5 sukan sebagai alat perpaduan. Di mana sukan ini di bawah topik bab 7 iaitu membina kesejahteraan negara. Baik, jika kita lihat di sini bahawa tajuk ini adalah fokus berkaitan dengan subtajuk 7.5 di mana kita telah pun berbincang berkaitan dengan 7.4, 7.3 iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi kita pergi kepada fokus tajuk kita pada kali ini ialah kita akan membincangkan tentang bagaimana sukan ini menjadi sebagai alat perpaduan antara kaum-kaum di Malaysia ini. Okey, kaedahnya ialah melalui pendidikan, menggunakan majlis sukan Universiti Malaysia, melalui penganjuran sukan SUKMA, sukan-sukan lain, mencipta slogan Malaysia Boleh dan peranan-peranan organisasi tertentu dan juga kepimpinan yang berwibawa yang kita akan lihat satu persatu nanti insya-Allah. Baik. Okey, merujuk kepada persoalan ini, kita pergi kepada bagaimana tadi sukan dan perpaduan ini yang dikatakan melalui pendidikan. Sukan dan perpaduan ini sekiranya dilihat melalui pendidikan merujuk kepada aktiviti co-curriculum yang digalakkan di dalam sekolah itu sendiri. Dasar satu murid, satu sukan yang kita amalkan sekarang ini. Dan juga rancangan integrasi murid untuk perpaduan memberi ruang dan peluang kepada murid pelbagai kaum untuk bersama-sama mencebur di bidang sukan dan seterusnya memupuk semangat setia kawan dan berpasukan serta melahirkan atlet yang berkaliber dan diharapkan sehingga ke peringkat antarabangsa. Macam awak lah. Okey, awak berada di sekolah sukan, insya-Allah nanti awak akan maju jaya nanti pada masa hadapan. Baik, berkaitan dengan fokus kita seterusnya iaitu perpaduan juga boleh diwujudkan melalui kejohanan olahraga tahunan sekolah kita. Sekolah melibatkan murid yang mempunyai pelbagai kategori umur dan kaum. Contohnya Audrey, siapa lagi yang non-Muslim dapat bersatu padu di bawah satu panji olahraga tahunan sekolah. Okey. Acara tidak dipertandingkan mengikut kaum tetapi mengikut kategori masing-masing. Nampak tak? Di situ dapat mewujudkan perpaduan antara kaum. Selain pada itu juga, rakan-rakan penyokong serta guru penasihat sukan akan bersorak memberi sokongan kepada kita tanpa mengira kaum sekalipun. Ini membuktikan bahawa sukan itu boleh menjadi alat perpaduan bagi rakyat Malaysia. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada fokus yang lain iaitu sukan ini dengan kejohanan yang wujud, kejohanan yang melibatkan sukan olahraga ini, contoh-contohnya telah mewujudkan perpaduan kaum antara satu sama lain. Kita lihat di situ Melayu, Cina dan India bergerak bersama-sama dalam membina pasukan yang kuat berasaskan penyatuan, bukannya berasaskan kaum. Baik, kita pergi kepada Majlis Sukan Universiti Malaysia pula yang melibatkan tentang satu badan ataupun satu majlis yang ditubuhkan oleh negara untuk mencapai objektif-objektif tertentu. Antaranya ialah tujuannya ialah untuk mengadakan pertandingan sukan di peringkat yang lebih tinggi iaitu di universiti dan juga bagi staf-staf mereka yang bertujuan untuk memupuk perpaduan dan integrasi. Selain itu juga menjadi medan untuk atlet menunjukkan kebolehan dalam sukan dan
penganjuran masuk secara bergilir-gilir dapat menggalakkan integrasi antara kaum, menggalakkan integrasi antara negeri, di mana berlaku percambahan di situ, perpaduan antara negeri-negeri dan kaum di situ dapat dipupuk dengan lebih berkesan. Inilah contoh-contoh gambaran daripada aktiviti masuk tadi. Okey, baik. Itu adalah antara yang perlu awak lihat bagaimana proses tadi telah mewujudkan satu budaya penyatuan. Baik, seterusnya kita pergi kepada penganjuran sukan sebagai alat perpaduan juga di bawah Sukan Malaysia. Ya, kita tahu bahawa pelajar-pelajar sukan Malaysia Terengganu sangat adalah menjadi satu kebiasaan lah bagi mereka untuk pergi bersukan di Sukan Sukma ini ya. Kalau tak berdapat tu kira macam leceh sikit lah kan. Okay. Tak apa, walau bagaimanapun kita tengok apakah tujuan Sukma ni sebenarnya. Adakah semata-mata untuk mendapat piala saja? Okey, rasanya alat sukan mesti diadakan bertujuan yang diadakan secara 2 tahunan, 2 tahun sekali di peringkat kebangsaan yang disertai oleh 13 buah negeri dan wilayah persekutuan yang bertujuan untuk mengeratkan hubungan kaum, menggalakkan integrasi antara negeri, di mana Sukma yang pertama telah diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1986 dan disertai oleh 3,849 orang atlet dari 13 negeri di Malaysia. Itulah Sukan Sukma. Ini antara kejohanan yang melibatkan penyertaan kategori-kategori yang telah berlaku sehingga tahun 2018 direkod ya. Ini logo-logonya. Maka seterusnya kita lihat pula kerana masa tidak mengizinkan, kita bergerak agak laju. Sukan Malaysia ini antara sukan antarabangsa yang berjaya dianjurkan oleh Malaysia lah. Antaranya ialah hoki, daripada sukan Sukma ni, Piala Thomas, ini antara sukan Commonwealth. Harapan semua kita supaya awak di sebuah sukan di mana sahaja dapat berjaya untuk mewakili negara dalam sukan Commonwealth, sukan yang paling besar di dunia ni, yang terbesar dan berprestij sekali di dunia. Formula 1, sukan basikal itu di Langkawi, semuanya adalah bertujuan untuk apa? Untuk menyatukan rakyat dan integrasi nasional. Okey, kejayaan Malaysia yang mengajukan sukan peringkat serantau antarabangsa ini membuktikan sukan dapat menyatukan rakyat berbilang kaum dan wujudnya komitmen. Komitmen di kalangan siapa? Di kalangan rakyat. Untuk apa? Untuk menyatukan kaum tadi. Untuk menyatukan kaum-kaum di Malaysia tadi ya. Dan ini terusnya memberi pengiktirafan kepada negara kita bahawa kejayaan negara penting untuk mencemerlangkan mereka dalam semua aspek. Baik, ini antara yang sebelah kita tengok. Tadi gambar-gambar je, gambar-gambar menunjukkan Formula 1, Lito di Langkawi, dan juga bagaimana pergerakan kereta Formula 1, basikal dan sebagainya. Banyak lagi sukan Commonwealth. Baik, kejayaan Malaysia yang menjadi kebanggaan kita bersama. Apakah kejayaannya? Yes, kita tengok. Antara kejayaan yang menjadi kebanggaan kita bersama ialah sukan ini yang memberikan peranan penting, pasukan bersatu padu ini dengan cara bekerjasama, secara bersungguh-sungguh antara pemain dengan atlet telah menyebabkan kita telah berjaya memperolehi kejayaan-kejayaan dalam sukan Olimpik, sukan Commonwealth, sukan Asia, sukan SEA. Dulu dalam pesta bola merdeka dan sukan Paralimpik. Ini antara kejayaan-kejayaan patut kita banggakan sebagai rakyat Malaysia. Sejak 1980 dulu kita digeruni sebagai sukan bola sepak. Tapi sekarang ni tak lagi lah. Piala Thomas dulu kita memang pegang. Daripada dulu kita pegang Piala Thomas. Juara, walaupun sekarang ni dengan adanya teknologi yang canggih, maka mungkin kita kurangkan sedikit lah pergerakan tersebut. Baik, ini adalah pasukan hoki kebangsaan yang berjaya sehingga ke Piala Dunia. Nampak? Okey, dan seterusnya kita tengok juga
bagaimana kita perlu meyakini bahawa sukan ini telah memberi ruang dan peluang kepada kita dan menjadi alat pada perpaduan kaum di negara kita. Baik, kita fokus kepada subtajuk seterusnya iaitu Laungan Malaysia Boleh. Kenapa diwujudkan Laungan Malaysia Boleh ini? Laungan Malaysia Boleh ini diwujudkan bagi memberi semangat lah. Menunjukkan semangat bahawa kita ini adalah sebuah negara yang boleh melakukan apa sahaja untuk kebaikan negara. Menunjukkan bahawa kita ini mempunyai semangat patriotisme yang tinggi. Kemajuan peringkat serantau dan antarabangsa. Inilah kita sebenarnya. Jadinya di sini, pelajar perlu ingat bahawa pada asalnya slogan ini diwujudkan hanyalah untuk menaikkan semangat rakyat supaya memenangi Piala Thomas dan Euro pada 1992. Dan juga penyertaan Malaysia dikenal Olimpik yang diadakan di Sepanyol sejak sukan C. Walau bagaimana itulah dijadikan ianya sebagai kunci bagi kejayaan untuk segala aktiviti sukan dalam negara kita, di mana sekiranya awak mewakili kebangsaan, maka slogan Malaysia Boleh ini akan diutarakan, akan digunakan bagi meningkatkan semangat patriotisme negara kita. Baik. Seterusnya yang kita lihat pula yang bil subtajuk kita iaitu peranan organisasi dalam perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum. Bagaimana organisasi ini memainkan peranan untuk perkembangan sukan dan memupuk perpaduan kaum dalam negara kita. Agensi yang diberi tanggungjawab untuk meningkatkan pencapaian ini ialah Kementerian Belia dan Sukan. Mereka awak ni ada yang jadi MSN, Majlis Sukan Negara, Majlis Sukan Negeri, Majlis Olimpik, Persatuan Sukan Peringkat Kebangsaan dan Negeri. Ini antara yang dilakukan oleh negara kita untuk meningkatkan perpaduan kaum dan juga perkembangan sukan itu sendiri. Dua agensi ini diwakili pegawai agensi dan setiap satu pegawai pengurusan, pegawai perubatan, pegawai teknikal, jurulatih-jurulatih. Di mana kaum-kaum tidak diambil kira untuk lantikan tersebut. Maka secara tidak langsung perpaduan kaum dapat diwujudkan. Malahan atlet itu sendiri juga berbilang kaum seperti mana yang kita lihat sendiri di Sekolah Sukan Malaysia Terengganu. Ini antara majlis sukan lah. Gambar-gambar Kementerian Belia dan Sukan. Saya rasa ramai di antara kita yang bergerak di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan juga Majlis Sukan Negeri masing-masing. Kalau kita tengok pola di sini, ini adalah pergerakan sukan Olimpik. Sukan Olimpik adalah sukan yang paling tinggi di dunia. Sukan Olimpik adalah sukan yang paling berprestij sekali. Sukan yang paling berprestij di dunia. Dan akhirnya kita tengok dengan adanya kepimpinan yang berwibawa mewujudkan satu kejayaan kepada negara melalui sukan dengan pengurusan yang cekap dan teratur. Seterusnya ketokohan pemimpin seperti Persatuan Sukan, jurulatih dan juga para atlet yang berwibawa akan berjurus kepada keunikan perkembangan sukan, seterusnya menyatukan rakyat di Malaysia. Itu saja saya dapat kita simpulkan pada kali ini. Bagaimana sukan ini telah memberi ruang dan peluang kepada rakyat Malaysia untuk terus bersama-sama dalam membina, mengurus untuk menarik minat seorang rakyat terhadap perkembangan industri sukan negara. Kesimpulannya ialah kita perlu menghargai dan menghayati sukan ini sebagai alat perpaduan negara, mengukuhkan perpaduan, beri peluang kepada semua untuk membentuk masyarakat yang harmonis, aman, damai dan saling bekerjasama antara satu sama lain. Sekian, terima kasih. Kita akan jumpa pula lagi nanti insya-Allah dalam sesi yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.